Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, tuan-tuan yang mulia dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dia yang hidupkan kita dan dialah yang mematikan kita. Selain dia tak ada kuasa nak matikan kita, nak hidupkan kita. Jadi kita kena sedar, dulu masa kita tak ada, kemudian kita ada, lahir kat dunia ni, saiz kita kecil kita tengok anak kucing baru lahir, lepas tu lama dia besar. Kita macam tu juga. Masa kita lahir tu, kita tak boleh buat apa, kerja tak boleh, nak ambil makanan pun tak boleh. Ya, sebelum tu kita setitik darah, setitik air saja. Untuk apa Allah cerita ni dalam Quran? Untuk kita bersyukurlah. Untuk apa kita dengar ni? Supaya kita tahu apa asal kita. Asal kita ni air yang kotor, campuran air kotor. Kemudian kita dah besar, lepas tu kita lupa Allah yang jadikan kita. Siapa yang boleh buat kita dari titik air kotor tu jadi macam sekarang? Mak kita ke? Mak kita ke bapak kita? Yang jadikan kita sekarang besar macam ni, macam Hanzalah ni. Cuba ingat masa dia baru lahir tu, tak cukup oksigen, hitam. Bapak dia kata, ini anak aku ke? Sebelum tu dia setitik air. Pancaran air dari bapak dia berjumpa dengan air ibu dia. Dari tiada menjadi ada. Kemudian orang kafir kata, macam mana kita bila mati dah jadi debu boleh hidup balik? Allah bilang, kau tahu tak, kau dulu titik air, kau sekarang jadi dari mana kau? Jadi manusia, dia tak sedar yang dia dulu titik air, sebelum tu dia tak ada. Kemudian bila dia dah besar, Nabi-Nabi ajak dia beriman kepada Allah. Nabi kata, kamu akan mati, dan mati kamu akan dihidupkan balik. Kemudian mereka kata, macam mana boleh hidup balik? Kita dah jadi debu, tulang. Ini semua cita-cita nak menakutkan kita. Ini semua tak benar ni. Allah beritahu pada Nabi, beritahu dia orang lah. Allah yang mencipta kamu dulu daripada titik air, yang akan menghidupkan kamu balik. Kamu nak jadi apa? Kalau tak mau jadi tanah, jadi besi pun Allah boleh hidupkan kamu balik. Apa susah Allah nak hidupkan kita balik bila dia ciptakan kita dari titik air? Dan Allah bagi tahu dia punya proses tu. Kita panggil dalam perubatan embryology, science of embryology. Tak ada Nabi kita tahu dah. Dia bukan doktor, buka textbook embryology pun tak. Saya ingat embryology tu pun tak ada zaman tu lah, science embryology. Siasa lah. Macam mana dia boleh tulis? Kalau buku tu tulisan, kalau Quran tu tulisan dia, tak mungkin
Dia tahu tu. Dia berniaga, kecil-kecil ikut pakcik dia berniaga. Sains embriologi ni tak tahu. Ada dalam Quran. Kami jadikan setitik air, kemudian setitik darah. Kemudian jadi sekempal daging. Kami jadikan tulang. Macam-macam detail. Saya baca fasa ni, fasa itu. Mak kita tahu. Mak kita, bapak kita buat. Tak ada. Mak bapak kita dan kita sekarang jadi bapak mak hanya bersetubuh je. Kita tahu pancarkan air je, lain tak ada. Macam kita tanam pokok, bukan kita naikkan pokok tu. Kita letak benih aja, lain tak ada. Lepas tu letak baja lah, air lah, siram lah. Yang tumbuh kamu Allah. Macam tu jugalah kita. Kita tak buat anak kita. Anak kita tak dibuat oleh kita. Kita pancut aja. Pancut tu kita dapat lazat. Kita nak pancut dengan semua orang. Macam Rasidi. Kalau boleh, tiap-tiap malam ganti. Kalau ganti perempuan, sedap. Kalau perempuan sama, lama-lama dah tak sedap tu. Salah satu sebabnya dah perempuan tu sama je. Bayangkan tuan makan benda sama, satu waktu akan datang. Sebab itu perempuan bila dia dah tua, dia dah menopause, dia dah tak ada nak sangat lagi. Laki nak juga. Masa itulah time dia cari perempuan lain. Masa itulah banyak penceraian. Perempuan, laki dah tak boleh. Satu, dia perempuan sama. Yang kedua, perempuan tu jarang-jarang dah. Kerja hanya pancut aja, lain tak ada. Itu je tahu. Kita tak buat anak tu. Mana mungkin kita boleh buat. Kita pun dibuat. Kita bila dah tua, kita dah tak sedar diri. Tak sedar diri sebab kita tak pernah ingat dari mana asal kita. Macam orang hari ni cakap, kau jangan bongkak, sombong, kau ni orang kampung, asal kau ingat. Biasa tengok kalau orang beri nasihat lah, ingat asal kita, mana kita dulu. Siapa penyanyi Cina tu, nama siapa? Melayu penyanyi Cina tu, Sheila Hamzah. Dia kata kita kena selalu ingat asal kita. Supaya dia cakap tu, supaya kita jangan rasa tinggi diri lah, bongkak. Sekarang jadi popular artis, ratus ribu Cina dengar. Jadi untuk pelihara dia daripada merasa bongkak, dia kata kita kena selalu ingat asal kita. Asal tu maknanya kita dulu orang tak dikenal kita. Kita artis yang tak dikenal, sekarang Allah buat kita kenal. Selalu saya dengar orang bagi nasihat ni, kita kena ingat asal kita. Abang saya selalu bagi tahu, mak saya. Kenapa dia cakap ni? Sebab kita supaya jangan tinggi diri. Kita bukan ingat asal kita orang kampung. Macam Zaid Hamidi tu kan, asal dia mana? Asal dia, bapak dia dari Indonesia, orang Jawa. Belum lama lagi, tahun 60-an pindah sini. Zaid Hamidi. Ingatlah, asal dulu miskin. Dulu tak ada apa, tak ada siapa kenal. Anak orang Jawa dekat Bagan Datuk, sekarang jadi Presiden UMNO. Maksudnya ingatlah, kenapa nak jadi kaya sangat. Dulu tak ada apa, miskin, orang kampung. Berapa banyak duit bapak Zaid Hamidi itu ada tu, orang kampung. Kenapa nak kaya sangat sekarang? Ambil duit banyak-banyak. Sebab kita tak ingat diri kita siapa. Kita patut ingat bukan kita asal kampung ya.
dulu lahir mula kita sebelum tak ada. Sebelum tak ada, kemudian kita setitik air saja. Sufyannya, dia tiba-tiba lahir kat dunia macam ni. Sufyan, yang dia langgar perintah Allah. Dia lahir tiba-tiba macam dia? Tak ada. Dia kecil. Sebelum tu dia tak ada. Mula dia apa? Setitik air. Jangan jual habis tu. Kami kemudian daging, salutkan dengan daging. Kami dia cup roh. Ya. Jadi kalau belajar embryologi ni, kita mula-mula sekumpal daging. Piece of meat. Sekumpal daging. Flat aja dia. Kemudian Allah buat tengah-tengah dia gastrointestinal tract. Maknanya gastrointestinal tract, mana perut lah. Tengah-tengah belah. Piece of tengah-tengah tu belah. Daripada tengah-tengah tu Allah bagi saraf keluar semua. Daripada gastrointestinal tract, saraf dan urat darah. Sebab itu ketua badan ni ialah perut. Sebab yang mula-mula bila lepas sekumpal darah tu, sekumpal daging tu ialah gastrointestinal tract yang dibuat. Gastrointestinal tract daripada perut, daripada mulut sampai ke perut, usus kecil, usus besar, kepada pelvis, kepada rectum, terus keluar. That is gastrointestinal tract. Itu yang mula dibuat tau. Dari sana keluar saraf dan urat darah. Daripada perut ni paling banyak saraf dan urat darah. Perut ni, perut kita tu, the digestive organ of the gastrointestinal tract. Ustaz boleh buat tafsir ni. Ini dah doktor. Nabi boleh tulis. Ini dah doktor. Itu doktor zaman tu pun tak tahu. Apakan lagi Muhammad SAW. Sebab itu Quran ni Allah punya tulisan. Allah yang tahu. Kita baru tahu sekarang. Gastrointestinal tract. Mula-mula sekali Allah buat. Allah baru buat kita sekarang. Zaman Adam ni, Adam dah sekumpal tanah jadi. Sekumpal tanah. Allah bilang Adam tu kami jadikan dia tanah berair tau. Dia mesti ada air. Kalau kering tak boleh. Namanya lumpur. Lumpur yang dikeringkan. Lumpur yang dikeringkan. Tu Iblis kata, aku dari api, engkau dari lumpur. Aku mulia dari engkau. Tapi Allah bertanya Iblis, kenapa kamu tak nak sujud ke Adam? Sebab aku lebih mulia pada dia. Kau cipta aku daripada api, dia daripada lumpur tanah. Allah tak terima alasan tu. Sebab alasan tu tak betul. Kita tak ada mulia sebab kita buat daripada besi ke, daripada emas ke, daripada tanah ke, daripada apa pun tak mulia. Kita mulia kerana iman kita, amal kita. Jadi jawapan Iblis tu macam orang tak belajar agama. Sebab apa dia tak belajar? Dia sebenarnya tahu agama. Macam orang tak belajar agama. Aku mulia sebab dibuat daripada api. Mana boleh? Jadi Allah tak terima alasan dia. Allah kata kau boleh belah daripada syurga ni tu lah. Kau orang yang terkutuk. Jadi bapa yang mulia, kita asalnya dari titisan air. Sejum dulu tanah yang berair, yang dikeringkan. Sebab itu bila kita mati, last jadi tanahnya. Because itulah kita bermula. Kan? Kita jadi tanah. Cuba Hanzalah ni mati, masuk dalam kubur.
Mula kita tengok muka dia, lepas sebulan dia tak ada situ lah. Jadi tanah ada sikit je tulang. Cubalah gali kubur bapak kau tu, bapak mentua kau yang baru mati. Habis. Itu sebab orang kafir tu kata, mana boleh kita hidup balik. Allah jadikan kamu dulu daripada tak ada. Allah yang hidupkan kamu. Kalau dulu kamu tak ada, Allah cipta kamu. Kamu ada ni, nak cipta balik susah ke? Jadi daripada jadi tanah ada tinggal satu tulang aja ujung. Dari situlah jadi mana macam orang kata, jadi benda yang darinya jadi kita lah balik. Jadi kita akan diberi badan baru di akhirat, bukan badan ni. Gigi kita je besar. Kita boleh bayangkan, tak susah bagi Allah buat kita macam mana dia dah buat kita dulu. Jadi kita sedar dulu, fikirlah. Sebab itu baca Quran, fikir, renung. Ini tak baca Quran, dan tak, kalau baca tak mau faham, baca Arab je, berlagu-lagu, buat apa? Menghafal aja, buat apa? Baca, faham. Quran tu diturunkan untuk dibaca, dipahamkan dan diamalkan. 3 tu lah, bukan baca aja. Quran bukan untuk dibaca, dipaham, diamalkan. Dibaca, ada iman pun boleh, tak ada iman pun boleh. Orang bukan Islam pun boleh baca Quran. Orang bukan Islam pun boleh jadi qari. Orang bukan Islam pun boleh jadi hafizah. Boleh. Tapi orang faham Quran dan mengamalkan Quran tak boleh. Kena orang takwa. Hari ni orang Islam belajar baca Quran, maknanya kamu kata dia ni orang kafir. Tak payahlah. Quran untuk dibaca je. Orang kafir pun boleh. Orang hipokrit pun boleh. Kalau tidak, kenapa Nabi bilang kebanyakan hipokrit kaumku orang yang pandai baca Quran, qari'ah. Saya tak ada menuduh lah, ini hadis. Kebanyakan hipokrit umatku daripada qari dan qari'ah. Hadis ni sahih kalau benar pas. Orang baca Quran sedap-sedap ni macam orang menyanyi juga. Orang menyanyi tu, tanya dia menyanyi untuk sukakan siapa? Penyanyi semua sekarang, kau tanya dia soalan. Soalan menyanyi nak duit satu, saya faham lah. Tapi nak sukakan siapa? Penonton lah, kan? Nak sukakan penonton lah. Pemain lagi. Terima kasih apa? Terima kasih pada dia orang semua kerana dengar aku menyanyian. Deloitte nyanyi, P. Ramlee nyanyi lagu-lagu dan sedap kan. Seri Dewi Malam, itu tu nyanyi. Macam itulah Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, dengan satu lagi, Seri Dewi Malam, tabir gerbang alam. Itu kan dua-dua nyanyi. Dan dua-dua nak sukakan orang. Sebab itu jadi hipokrit. Sebab iman tak ada. Nak sukakan orang ni sebab tak percaya ada Allah. Agak-agak penyanyi itu sukakan Allah lah. Tak. Ada mungkin, tapi tak ada. Sebab penyanyi tak buat gas, tak buat kerja kuatkan iman.
kerja menyanyi. Kalau dia menyanyi dan juga buat gas, iman kuat, dia mungkin menyanyi untuk sukakan Allah. Ini saja kata Allah ahli syair yang betul. Bila dia menyanyi untuk sukakan Allah, lirik dia semua yang menyukakan Allah. Tak ada lirik macam oh Fatimah, gadis ayu. Ini tak ada menyukakan Allah tu. Menyukakan Allah, puji dia. Macam mana lirik saya, lagu saya tu? Aku cinta padamu. Lagi cuba. Aku rindu padamu Allah. Itu lirik yang saya buat dengan izin Allah. Kalau menyanyi lirik tu niat nak sukakan Allah, dia ibadah. Tapi tak ada. Lagu tu, nyanyi tu pun lirik nyanyi nak sukakan Allah, nak duit. Jadi kita jangan nyanyi untuk nak duit dan untuk sukakan Allah. Ada duit, tak ada duit, nyanyi. Lagi saya tak mau ada duit, saya nyanyi je. Nak orang. Dia orang menyanyi, kerja. Main bola, kerja. Main-main aja tak ada duit dan nama. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Quran macam tu juga. Walau dia Quran, tapi kalau kita menyanyi, mana jadi ibadah. Sebab itu jadi kata Nabi, kebanyakan kari dan kariah kaum umatku munafik. Munafik tu tempatnya kat mana? Jadi jangan kita belajar Quran, hafal Quran dan tak buat usaha atas iman kita. Kita boleh baca Quran bagus untuk sukakan Allah. Dan kita juga boleh baca Quran untuk sukakan orang dan untuk dipuji dan untuk duit. Macam mana menyanyi. Beza antara keduanya apa? Yang nak sukakan Allah dengan yang nak duit dan nak terkenal. Bezanya iman dia. Satu tak ada iman, satu ada iman kuat. Jadi hari ni usaha nak kuatkan iman ni langsung tak dibuat oleh siapa pun, maupun penyanyi maupun tidak, maupun karya ataupun tidak, semua tak belajar. Jadi apa jadi? Karya pun masuk neraka, kari pun masuk neraka, penyanyi pun masuk neraka, penyair pun masuk neraka. Sebab tak ada orang buat untuk sukakan Allah. Nak buat untuk sukakan Allah ni kena ada iman tahap lebih daripada apa yang Allah mahu. Macam Sufyan, dia semayang kan dia nak sukakan Allah. Macam mana dia boleh semayang untuk sukakan Allah? Iman dia lemah kan? Sebab itu sampai sekarang dia tak boleh semayang tahajud, tak boleh datang semayang awal waktu. Orang boleh semayang tahajud ni azan dah ada kat masjid. Sebab dia dah bangun sebelum azan nak semayang. Kalau bau azan bangun, muka ni mana mandi lagi. Jadi kat India subuh dia lewat, kita tak tahu dia orang siapa tahajud. Sebab masuk subuh, kadang musim panas pukul 4 dah masuk lah. Semayang bukan pukul 4, selambat saya dah nak makan. Jadi orang yang tidur tak tahajud boleh semayang subuh kali. Tapi dekat Malaysia ni tak boleh. Orang tak semayang tahajud tak boleh semayang takbiratul ula subuh. Sebab orang Syafi'i dia tak ada semayang macam orang India lewat tu. Masuk waktu je semayang. Untuk kamu ada waktu azan, mesti kamu tahajud. Kalau tahajud pun 10 minit sebelum azan dah bangun, tak sempat dah tahajud. Jadi kamu kena setengah jam sebelum azan paling kurang. Macam sekarang azan
5.55. 5.30 kena tahajud. 5.30 tahajud, dengan nangis lagi. Saya boleh buat 8 rakaat. Dengan sekarang ni 8 rakaat. Dulu saya buat 13 rakaat. 8 rakaat tahajud, 4 rakaat witir. Berapa tu? 12 ke 13? Witir 5. 13. Sekarang dah turun, dah tua. Dulu 8 tahajud, 3 witir. Sekarang 8 tahajud, 1 witir ya, sejak kebelakangan. Tak ada lagi sampai 5 witir. Lama saya buat tu, 5 witir tu. Tapi beza sekarang dengan dulu, tahajud saya sekarang menangis. Sampai berlari-lari air saya punya hidung basah. Doa saya menangis. Dulu menangis juga sekali-sekala. Beza. Boleh menangis dekat subuh baru bangun. Jadi barulah subuh tu muka bercahaya, air mata lebam, nangis. Sebab itu Ali radhiyallahu anhu beritahu, zaman Nabi dulu orang saf pertama ni lebam mata semua, menangis tahajud. Sekarang aku punya zaman, bukan lama lagi, 30 tahun selepas Nabi meninggal, dah tak ada lebam mata. Sekarang apa lagi? Lagi tak ada. Lagi tak ada mata lebam. Menangis. Jadi kita kerana tak ada tawaduk pada Allah tu sebab tak ada menangis. Kita tak rasa kita kecil, rasa besar. Macam Sufyan boleh menangis. Bukan menangis masa semayang ke, tak boleh. Biasa pun dia tak boleh menangis. Tak ada. Dia tahu ni je, duit. Menangis tak ada. Kalau dia dah tak ada duit sangat, air mata keluar. Duit banyak, air liur keluar. Nak duit lagi, itu je yang keluar. Jadi kita tak, kerana kita tak ingat kita ni tak ada apa dulu. Sebelum tu kita tak ada. Kita dari sekumpal darah, daging. Dari daging tu Allah buat gastrointestinal tract, jadi semua organ saraf. Lepas tu Allah buat mata, hidung, telinga, otak. Ya, bayang. Satu saintis bukan nak kaji otak, nak kaji kornea tu je, kornea bahagian depan mata tu. Nak bukan kaji kornea tu ada 6 layer tau. The last endothelial layer. Dia mengkaji tu je hari. Banyak benda dalam endothelial layer of kornea tu. First epithelial layer, 1 layer, 2, 6. Kalau luka je, epithelial layer tu dia boleh recover balik, grow balik. Dalam sikit dah tak boleh. Mata jadi putih, nama corneal opacity dah tak boleh nampak. Itu baru mata, belum otak lagi. Sampai sekarang orang dah tak faham apa otak ni. Macam mana kita boleh melihat? Ada mata je bukan makna kita boleh melihat. Kalau tak ada saraf belakang tu, pergi ke otak, nama visual cortex. Belakang saja visual cortex. Kalau setengah orang jatuh, pong, belakang pecah, apa? Mata ada, nampak tak ada? Buta. Kadang cek mata tak faham mata buat. Tapi doktor mata tahu ini orang tak nampak. Mata dia lain macam ni. Bukan otak rosak, retina dia rosak. Kalau tidak retina, kita tengok masuk, tengok dalam tak ada rosak.
Saraf dia rosak. Bukan optik disc tu, tengah-tengah. Jauh ke dalam lagi rosak. Dekat optik, namanya the two eyes, dia ada saraf, dia junction ada. Pergi kat visual cortex. Orang nak mengkaji bagaimana kita melihat warna pun tak faham. Kita tengok sekejap kita dah tahu. How so fast? Bagaimana susahnya kita nak faham. Allah yang buat senang aja. Belajarlah sikit. Bila belajar tu fikirlah sikit. Siapa buat kamu ni? Kamu ni sebenarnya tak ada apa yang kamu nak tunjuk lagak tak mau taat Allah ni. Kamu tak nak beriman dengan Allah, tak mau letakkan dahi kamu sujud dekat dia. Kamu tak nak puji dia. Siapa kamu ni? Ingatlah dulu kamu siapa. Itu yang kita tak pernah ingat. Kita tu tahu. Kita ingat sampai kita orang kampung, itu pun tak ingat. Bila dah kaya macam Zaid Hamidi, dia tak ingat dah. Dia dari dulu dia berbagan datuk budak kecil je. Satu orang ni ketua polis Johor. Dulu dia buat roti canai je masa dia kecil. Kalau dia ingat tu dia tawaduk lah. Lupa, tengok aku tiba-tiba je lahir je ketua polis. Macam Hanzalah sekarang, lupa. Dia dulu bayi hitam, hampir nak mati lah maksudnya. Bayi tu biru, lemas lah. Allah yang selamatkan dia. Dia hidup sampai sekarang. Sedarlah dia itu. Kita ni dicipta oleh Allah. Allah buat kita. Allah bagi nyawa kat kita. Allah bagi makan. Kita kalau nak cerita nikmat Allah bagi kita, kita tak habis. Pagi, petang, malam, siang, bulan-bulan tak boleh. Sebab itu Allah bagi tahu, kalau kamu jadikan laut ni 2 kali ganda apa sebagai dawat, dan daun-daun semua jadi kertas, tak boleh tulis nikmat Allah ni. Begitu punya nikmat Allah, kita puji dia pun tak ada. Makna kita ni orang lupa diri, lupa asal. Maknanya kita ni tak tahu bersyukur dengan Allah. Suruh buat kerja mengajak orang kepada Allah pun tak nak. Pasal kau nak buat kerja dakwah mengajak orang kepada Allah. Siapa Allah tu? Dah. Fikirlah kamu tu dibuat oleh Allah. Saya dan kamu ni dibuat oleh Allah daripada sekumpal darah. Bukan tu sebelum ni sekumpal air kotor. Ada fikir tak? Sebab itu kita mau baca Quran. Kalau tidak, bila baca Quran tu baca. Banyak ada Allah bagi tahu. Kalau tak baca Quran yang faham, tak boleh. Jadi kena baca Quran yang sudah diterjemah bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dan dengan izin Allah, Allah bagi saya tafsir yang dah diterjemah kepada bahasa Inggeris oleh ulama kita. Saya tafsir tu dalam bahasa Inggeris juga. Kamu boleh baca tu. Boleh dapat daripada Amazon.com dan Google Play. Beli kereta kamu boleh, beli motor kita boleh, beli rumah besar kamu boleh. Semua boleh, Quran tak boleh. Itu tandanya apa? Kamu tak meletakkan benda penting di atas. Benda sangat penting kamu kena baca dan kena faham, memikirkan diri kamu. Membawa iman dalam diri kamu. Itu perkara paling penting kamu kena buat. Daripada semua benda yang penting kamu rasa, rumah, kereta, semua penting, yang paling penting ialah ada iman yang betul kepada Allah, takwa. Barulah Quran tu kamu baca dan boleh faham dan boleh amal. Bila kamu amal Quran, makna kamu berada jalan lurus. Dan bila kamu berada jalan lurus, barulah kamu dapat jadi kekasih Allah.
dapat jadi kekasih Allah, barulah kamu dapat apa yang kamu nak, yang baik, dan kamu akan terpelihara dari semua yang tak baik. Allah bagi tahu, kalau kamu dapat aku, kamu dapat semua. Kalau kamu hilang aku, kamu akan hilang, semuanya hilang. Kamu takkan dapat. Macam mana nak hilang Allah? Tak usahlah ingat diri ni. Ingatlah diri dah besar. Aku sekarang ni, aku ini, aku itu, aku ni doktor, aku sekarang pengarah kesihatan, aku ni sekarang Perdana Menteri, aku ni menteri itu, menteri ini. Aduh, semua orang yang belagak ni, sombong ni, semua tak tahu asal. Tak tahu asal diri kerana tak baca Quran. Quran ni bila kita baca untuk mengingatkan kita, memikir. Kita kena bukan baca saja, faham, supaya kita dapat fikir. Fikir sikit, jangan cepat-cepat nak habis Quran tu. Perlahan. Habis Quran baca, ulang balik lagi baca. Habis dia baca, baca lagi. Habis baca sampai mati. Dan fikir dan amal. Ini tak, baca tak, fikir. Dan untuk itu kena ada iman. Tak boleh tak baca Quran tak gas. Gas nombor 1. Ajak orang kepada Allah, hari-hari mau buat, cuti mati saja dan baca Quran. Baru dia selari. Makin tambah iman, makin Quran dapat faham, dapat amal. Makin kuat iman, makin Quran dapat faham, dapat. Makin iman tak ada, Quran memang tak baca. Kalau baca pun tak boleh faham dan tak boleh amal. Jadi silap menghantar anak jadi hafiz saja, tanpa mengajar dia buat kerja dakwah. Silap semua madrasah yang mengajar hafiz Quran tak buat kerja Nabi. Tak ada guna, faedah. Akhirnya jadi sia-sia. Dinama hafiz di dunia, masuk neraka tau. Dinama ulama di dunia, masuk neraka juga. Mati di jalan Allah pun, syahid dia panggil orang, masuk neraka juga. Berkhidmat banyak, masuk neraka. Sebab tak dibuat untuk sukakan Allah. Sebab apa? Tidak ada ikhlas. Kenapa? Tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan korban harta diri. Cara Muhammad SAW dengan niat nak sukakan Allah, sampai Allah suka. Sebab itulah perlu buat kerja dakwah ni. Tak ada lagi lebih besar kerja daripada kerja ni, yang kita tak boleh cuti sehinggalah kita mati. Sehari kita membagi paling kurang tu, sangat kurang, 45 minit ke 1,5 jam. Okey.